Assalamualaikum. Saya mewakili kumpulan 3. Nama saya Ahmad Syafiq Firosman akan mengupas serba sedikit isu mengenai Islamofobia. Apakah faktor yang mendorong kepada Islamofobia serta kesan daripada Islamofobia? Berikutan juga kami akan memberi penerangan bagaimana cara untuk menangani isu Islamofobia yang kian membencana naik. Justru, memahami dengan lebih mendalam berkenaan dengan konsep Islamofobia merupakan perkara yang amat penting sebelum kita berganjak untuk mengkaji sentimen yang berkaitan dengan Islamofobia. Apakah itu Islamofobia? Majelis Eropah menerjemahkan Islamofobia sebagai ketakutan atau pandangan prejudis terhadap Islam, umat Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Berikutan, Majelis Eropah turut mengklasifikasikan Islamofobia sama ada dimanifestasi dalam bentuk diskriminasi harian atau dalam bentuk yang lebih ganas sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap perpaduan sosial. Selain itu, mungkin ramai juga tidak tahu bahawa terdapatnya beberapa insiden keganasan yang berlaku di dunia seringkali dikaitkan dengan umat Islam, biarpun pada hakikatnya ia dilakukan juga oleh penganut agama yang lain. Isu Islamofobia ini pertama kalinya berlaku pada 11 September 2001, di mana umat Islam di seluruh dunia menyaksikan kebencian dan kekerasan orang ramai terhadap Islam yang telah mengorbankan kira-kira lebih 2.000 nyawa, diikuti oleh pengeboman di Madrid pada 11 Mac 2004 melibatkan kematian 191 orang. Kejadian pembunuhan lebih 120 orang di Paris pada 14 November 2015 dan pengeboman di London pada 7 Julai 2005 yang meragut 52 nyawa oleh pengganas. Assalamualaikum, saya Muhammad Zarif Haika dan akan meneruskan lagi pembicaraan isu ini dengan menyentuh tentang faktor-faktor berlakunya salah faham Islam. Di sini saya akan menyuraikan beberapa faktor-faktor tersebut. Pada tahun 2006, kajian dilakukan oleh Hendrike dan Jolanda Wendenau bertajuk Islamophobia dan Its Origin, a study among Dutch youth terhadap 580 remaja di Belanda, dan telah mengesahkan bahawa 54% daripada responden mempunyai pandangan negatif tentang Islam dan Muslim. Antara rumusan penting kajian ini ialah kesimpulan yang dibuat mengenai faktor-faktor Islamofobia. Kajian ini mengesahkan bahawa terdapat faktor luaran dan faktor dalaman yang membina persepsi negatif bagi orang bukan Islam dan seterusnya meningkatkan rasa kebimbangan dan kebencian mereka terhadap umat Islam. Faktor luaran yang pertama adalah penghijrahan. Penghijrahan orang Islam ke negara majoriti yang Islam merupakan antara faktor terjadinya Islamofobia. Faktor kemunduran ekonomi dan masalah kesepitan hidup menyebabkan ramai umat Islam hijrah ke negara maju. Situasi ini menyebabkan persaingan peluang pekerjaan kepada rakyat negara itu dan juga membuat taraf ekonomi mereka. Terdapat juga segelintir umat Islam yang berhijrah ini melakukan pelbagai jenayah tidak menghormati budaya negara itu. Ini adalah antara faktor menyebabkan masyarakat negara itu memandang serong kepada orang Islam dan melihat imej Islam sebagai suatu yang negatif. Faktor yang seterusnya ialah kurang ilmu, pengetahuan dan pendidikan. Kejahilan dan kurang pengetahuan orang bukan Islam juga dilihat dalam punca Islam yang terjadi. Sistem pendidikan sedia ada tidak mempunyai aspek khusus untuk mendedahkan masyarakat dengan sebarang ajaran Islam. Dengan kurangnya ilmu, pengetahuan dan tiadanya pendedahan terhadap ajaran Islam, di peringkat rendah negeri Islam akhirnya dilihat sebagai sesuatu yang membuat gaya hidup dan ganas termasuk mempromosi ketidakadilan, terutamanya apabila ia melibatkan hak-hak wanita. Prejudis dan kesan serangan menara pusat perdagangan New York juga antara punca utama tercetusnya Islamofobia. Serangan menara pusat perdagangan dunia pada 11 September 2001 merupakan kemuncak kepada Islamofobia. Sejak dari itu, Islam telah dijenamakan dengan keganasan dan masyarakat dunia sudah mempunyai persepsi umum bahawa Islam dan keganasan adalah sinonim. Kesan daripada peristiwa ini, masyarakat dunia mula berprejudis kepada umat Islam. Ini ditambah lagi dengan siri pengeboman yang berlaku di seluruh dunia seperti Madrid, London dan malangnya jenayah ini seringkali dikaitkan dengan Islam. Sebagai contoh, peristiwa pengeboman di Oslo pada 22 Julai 2011
yang mengorbankan 8 nyawa dan beberapa jam selepas itu berlaku pembunuhan beramai-ramai 69 orang remaja di Victoria Island, Norway. Sejurus selepas pengorbanan dan pembunuhan ini, akhbar utama dunia seperti Washington Post dan New York Times dan lain-lain lagi telah mensyaki bahawa penjenayah terbabit adalah Muslim, sedangkan beliau ialah penganut Kristian konservatif yang bernama Andrew Breivik. Peristiwa ini menunjukkan betapa prejudisnya masyarakat Barat terhadap Islam, sehingga segala keganasan akan dikaitkan dengan Islam atau umat Islam. Faktor luaran yang terakhir adalah pengaruh media dan rakam Islamophobia. Kita tidak dapat menafikan bahawa media mempunyai pengaruh sangat besar dalam persepsi masyarakat. Media yang dikuasai oleh pihak yang prejudis kepada Islam sudah pasti akan menggunakan saluran ini untuk menanamkan perasaan kebimbangan dan kebencian kepada Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dini Hafizi bin Umar Ramli, dan hari ini kita akan bercerita tentang contoh Islamofobia di dalam negara dan juga luar negara. Walaupun Malaysia merupakan negara rata-ratanya penduduknya ialah penganut agama Islam, Islamofobia juga berlaku di kalangan masyarakat. Ini membuktikan bahawa Islamofobia ini boleh subur di mana-mana selagi mana ianya tidak diatasi dan dibendung dengan program yang berkesan. Antara contoh Islamofobia di Malaysia menunjuk kepada peristiwa jenayah Al-Maunah di Bukit Pelanduk yang dilakukan oleh golongan yang melatar belakangkan agama, dan ia juga merupakan salah satu punca terbinanya persepsi negatif terhadap Islam di Malaysia, khususnya mengaitkan Islam dengan keganasan. Kemunculan golongan fundamentalis yang militan bahkan mendukung satu matlamat, iaitu menghapuskan orang bukan Islam seperti kumpulan Mujahidin Malaysia, telah menyuburkan lagi fenomena Islamofobia. Melalui peristiwa dan perkembangan pengaruh golongan fundamentalis ini, Islam dilihat sebagai suatu yang sangat sinonim dengan keganasan dan menjadi punca ketidaktenteraman awam. Ini juga boleh membawa perspektif yang tidak baik kepada orang yang bukan Islam, kerana ia boleh menjadi imej yang buruk terhadap orang Islam itu sendiri. Di samping itu juga, seperti yang kita sudah sedia maklum bahawa Malaysia menikmati kelebihan untuk menegakkan syiar Islam, memandangkan banyak institusi agama yang ada untuk menjalankan dakwah ini. Bukan itu saja, institusi agama di negeri-negeri dan kerajaan persekutuan juga mempunyai kuasa dan bajet yang amat besar untuk dakwah Islam. Namun demikian, apa yang berlaku ialah sebaliknya. Dalam keadaan ruang lingkup undang-undang dan peruntukan yang tinggi untuk Islam, fenomena Islamofobia ini masih berleluasa dan semakin subur di negara ini. Kenyataannya menghina undang-undang Islam, mempersoalkan institusi fatwa, memperlekehkan amalan ibadah umat Islam dan sebagainya, membuktikan bahawa terdapat kelemahan yang amat ketara pada institusi Islam ini. Oleh itu, institusi Islam ini perlu melakukan transformasi yang segera demi memastikan peranan dan tanggungjawab terhadap Islam dapat dilaksanakan dengan berhikmah dan berkesan. Selain itu, contoh Islamofobia yang di luar negara ialah contohnya di negara Perancis, yang mana mempunyai populasi masyarakat Islam yang paling besar di Eropah, yang mengalami kenaikan mendadak sentimen anti-Muslim dan tidak dibantu dengan serangan ke atas Charlie Hebdo dan Saint Denisola pengganas. Imam serta masjid juga diserbu oleh puak anti-Muslim dengan dasar kerajaan mula melakukan pengasingan agama daripada tempat awam. Diskriminasi yang berlaku terhadap wanita Muslim melalui pengharaman pemakaian tudung serta perspektif negatif di tempat kerja menyulitkan lagi situasi orang Islam di Perancis. Ia kerana sehingga tahun 2015, 63 kali serangan telah berlaku pada masjid-masjid di Perancis dengan 7 kes cubaan membakar
dan 4 kes telah dilaporkan menyebabkan kemusnahan yang sangat teruk. Ia menyebabkan Islamofobia telah menjadi keadaan di barat tidak lagi selamat bagi umat Islam terutamanya, dan sentiasa berada dalam keadaan yang tidak tenteram. Gerakan anti-Islam di UK didukung kuat oleh The Henry Jackson Society atau HJS yang kerap membawa agenda pro-Israel serta mengajukan aktiviti-aktiviti bersifat anti-Muslim. Sentimen-sentimen tersebut merebak pada sektor perniagaan dan statistik juga menunjukkan bahawa wanita Muslim yang memakai tudung sukar mendapat peluang pekerjaan atau akan dihina di tempat kerja dengan kadar peratusan sebanyak 65%. Jadi bagi lelaki pula, peluang untuk lelaki Muslim mendapatkan peluang pekerjaan adalah 34% berbanding lelaki beragama Kristian yang mempunyai umur dan kelayakan yang sama. Ini menunjukkan terang lagi bersuluh sentimen anti-Islam itu sendiri atau dipanggil Islamofobia di luar negara sangat memberi kesan yang sangat teruk terhadap umat Islam kerana terdapat banyak penindasan dan juga diskriminasi yang berlaku yang tidak memberikan keadilan kepada orang Islam. Walaupun Malaysia merupakan negara yang majoriti penduduknya adalah Islam, namun Islamofobia juga turut wujud di kalangan masyarakat kita. Ini membuktikan bahawa Islamofobia boleh subur di mana-mana sahaja selagi ianya tidak diatasi dan dibendung dengan cara dan program yang berkesan. Seiring dengan perkembangan Islamofobia yang semakin meningkat di seantero dunia, terdapat pelbagai inisiatif yang dapat dilaksanakan dari segenap peringkat bagi menangani isu ini, iaitu dari peringkat masyarakat sivil, institusi dan membina kefahaman. Gerakan menangani Islamofobia juga giat dijalankan di seluruh dunia. Aktiviti ini telah lama dijalankan bagi memerangi gejala Islamofobia di seluruh dunia. Pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti kempen, forum, dialog dan penerbitan risalah ilmiah telah dijalankan secara sistematik dan berterusan. Terdapat beberapa organisasi dan institusi yang aktif menjalankan usaha ini. Antaranya ialah Forum Against Islamophobia and Racism, the National Association of Muslim Police, Islamic Human Rights Commission di UK, dan Council on American Islamic Relations di Amerika. Gerakan menangani dan memantau Islamofobia ini giat menjalankan aktiviti dan advokasi di seluruh dunia. Terdapat juga di beberapa negara yang memberikan reaksi positif terhadap fenomena Islamofobia. Ada beberapa negara yang telah mengambil inisiatif dalam bentuk undang-undang dan polisi yang menyabitkan kesalahan berkaitan diskriminasi akibat Islamofobia. Umpamanya, Ireland telah meluluskan undang-undang di mana sesiapa yang mengkritik mana-mana agama akan dikenakan hukuman denda sehingga €25,000. Seterusnya iaitu Senat Negara Republik Czech dan Britain telah mengharamkan kemunculan ahli politik Belanda iaitu Geert Wilders yang menjadi dalang dan pelopor Islamofobia di barat. Merangkah strategi dan program pendidikan yang komprehensif adalah amat perlu dalam proses membina kefahaman tentang Islam kepada bukan Islam. Dalam aspek ini, kesedaran mengenai Islamofobia perlu diserapkan dalam silibus di sekolah. Islam perlu disebar dan diajar di sekolah dengan kaedah yang lebih segar dan seterusnya menonjolkan ajaran Islam itu sendiri yang adil dan sesuai di semua zaman. Dalam masa yang sama, program secara berterusan memberi kesedaran dan kefahaman mengenai Islamofobia perlu juga dijalankan di peringkat masjid, daerah, negeri dan kebangsaan. Secara umumnya, Islamofobia dapat difahami sebagai ketakutan, kebencian dan sikap prejudis terhadap unsur yang berkaitan dengan ajaran Islam dan Muslim.
Hal ini selari dengan tahap Islamofobia yang dapat kita lihat serta wujudnya dalam kalangan masyarakat kita sekarang. Ianya terbukti dengan penahanan dan pertuduhan terhadap beberapa individu yang tidak segan untuk mengeji atau menghina agama Islam. Umat Islam maupun figura Islam sejak kebelakangan ini terutama dalam media sosial. Islamofobia juga bukanlah fenomena baru di alaf ini. Berdasarkan kepada manifestasi dan implikasi Islamofobia kepada kehidupan mental, fizikal dan sosioekonomi umat Islam, usaha-usaha ke arah menangani isu ini perlu digembleng secara hikmah dan berterusan. Inisiatif bersepadu melalui kerjasama di setiap peringkat menerusi jaringan kerja yang mantap akan dapat memastikan usaha mengatasi Islamofobia dapat dicapai. Bagi memastikan setiap usaha dakwah ini mencapai matlabatnya, istiqomah, iltizam dan itqon perlu dijadikan teras utama. Saya percaya bahawa sudah sampai masanya semua umat Islam menzahirkan dan mempertontonkan keindahan Islam yang bersifat rahmatan lil alamin itu dalam kehidupan